Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah kurnia Allah, kita teruskan lagi pengajian kita dalam tafsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita nak baca pada pagi ini iaitulah pagi 1 Safar, 1 hari bulan Safar 1444, bersamaan dengan 29 Ogos 2022. Kita teruskan pengajian kita dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Dua ayat je. Semalam satu ayat je, hari ni dua ayat. Itu pun terpaksa kita kena ringkas sangat. Kalau nak tengok isu yang Allah Ta'ala nak didik kita dalam ayat-ayat ini, sangat penting. Sebab ayat 12 Allah Ta'ala cerita kepada kita larangan bersangka buruk, mengintip dan mengumpat. Dia tengok tertib perjalanan ayat cukup comel. Mula-mula bila ada sangka buruk, kita akan mengintip, menyiasat, membongkar. Bila dah bongkar, marilah mengumpat. Ini dipanggil ilmu tanasub. Bagaimana bila kita memahami kalamullah, itulah yang dikatakan i'jazul Quran. Allah Ta'ala bila sebut satu perkara, sebut dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah dan kebijaksanaan, dia susun kalimah ayat ni pun cukup menarik. Allahu Akbar. Kemudian ayat yang ke-13, Allah SWT sebut tentang manusia ni dijadikan berpuak-puak, berkabilah-kabilah, suku-suku kaum, tujuannya untuk berta'aruf. Li ta'arafu, supaya kenal mengenal, bukan li ta'araku, supaya kamu berkelahi, tidak. Tapi hari ini terbalik, jadi untuk berbalah-balah sama dia. Allahu Akbar. Kemudian Allah Ta'ala letak level, maqam yang tinggi bagi hamba dia siapa? Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa. Doa belaka, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami ini dari kalangan orang yang bertakwa. Sebab orang bertakwa, orang yang bertaraf VIP, orang yang bertaraf maqam tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita mula dengan membaca dua ayat yang kita nak huraikan ini. Tengok bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 1138. 1138. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
inna ba'dadh-dhanni ism ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Dua ayat, tapi makna dia, kandungan dia sangat panjang. Allah Ta'ala sebut kepada kita di sini beberapa adab, peraturan dan juga larangan. Supaya apa? Supaya kita beradab, beretika dalam menjalani kehidupan bersama dengan manusia yang lain. Karena itu para pelajar, surah Al-Hujurat ini dikenali dengan nama Suratul Adabi wal Akhlaq. Surah mengandungi adab dan akhlak yang disebut dengan nama etika. Etika perhubungan kita dengan Allah, perhubungan interaksi kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perhubungan sesama kita makhluk. Jadi alhamdulillah. Tengok semula ayat 12. Para pelajar kena ingat ayat 12 ini, ya ayyuhallazina amanu, yang keberapa? Yang keberapa? Yang kelima. Lepas pada itu ada lagi ya ayyuhallazina amanu dalam surah ini. Coba cek tengok. Tak ada dah. Ini adalah merupakan ya ayyuhallazina amanu yang kelima. Wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut ayat ini kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Kenapa? Tulis. Apa hikmat? Bila Allah Ta'ala nak beri satu arahan berbentuk satu perkara yang kena buat atau tak boleh buat, maka dia akan beri kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Sebab kalau dia beri kepada orang lain, mana orang nak dengar kata? Kita boleh bagi tahu kepada pengikut kita je, orang lain dia tak irau. Tapi bila Tuhan nak ajak semua manusia, dia panggil ya ayyuhan nas. Manusia semua. Tak kira yang beriman ke tak beriman, asal kamu manusia, maka kamu akan masuk dalam khitab ini. Jadi ayat yang ke-12 ini untuk orang yang beriman. Kalau kita orang beriman, kita akan celek mata, buka telinga, lapang dada, kita kena menerima arahan Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kamu kebanyakan dari sangkaan. Allah kata katsiran minadh-dhann. Kebanyakan sangkaan itu apa dia? Inna katsiran minadh-dhann ni banyak yang tak betul. Supaya kamu tidak menyangka dengan sangkaan yang dilarang. Sebab apa Tuhan kata? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Kerana sesungguhnya
sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Kita tengok ada tak sangkaan yang tak dosa? Kenapa Tuhan kata sini sangkaan yang dosa? Tengok nota di bawah. Sangkaan yang dilarang itu ialah sangkaan yang membahayakan atau menyusahkan. Adapun sangkaan yang bertujuan beringat dan berjaga-jaga yang tidak membahayakan atau menyusahkan orang lain, maka itu tidak terlarang. Ini kesimpulan dia. Baik. Sebab tu Tuhan kata katsiran minaz-zann inna ba'daz-zann. Mana sebahagian dosa itu, sebahagian daripada sangka itu dosa. Maknanya ada yang dosa, ada sangkaan yang tak dosa. Naam. Apa dia? Tunggu sekejap lagi. Munasabatul ayah. Munasabah ayat ini dulu. Lamma kana al-insan rubbama. Dalam ayat yang lepas Allah larang daripada kita buat gelaran buruk kepada kawan, pada orang. Jadi mungkin kita tergelar orang tanpa niat nak menghina. Maklumlah cakap-cakap itu adalah ataupun melakukan perbuatan yang mengejek orang. Mengejek orang. Kita parodi kalau dia panggil. Ikut perbuatan orang itu. Ya. Nganyi kata orang Kelantan. Nganyi itu maknanya perli. Tanpa kita niat nak menghina, tanpa kita niat nak kena orang. Maka Allah Ta'ala juga larang dalam ayat ini supaya kamu jangan buat sangkaan-sangkaan yang buruk. Kerana apa? Kerana menyangka orang dengan perbuatan yang buruk itu apa dia? Satu dosa. Jadi kalau kita tengok orang tu tersalah cakap, kalau boleh kita tegur, awak ni nak perli orang ke macam mana ni? Awak nak menghina orang, kadang-kadang dia tak niat menghina. Cuma nak orang panggil, iyalah manusia ni begitulah. Ada kalanya kita terlupa, ada kalanya tak teringat. Tapi yang bahayanya buat-buat lupa, itu bahaya. Berbeza sangat di antara lupa dengan buat lupa. Jauh jarak. Baik. Maka oleh kerana sangkaan itu, bila kita buat sangkaan, prasangka kata orang kepada orang, maka kita akan bina satu tapak untuk nak mencari kelemahan orang. Nak mencari kelemahan orang. Maka di sinilah Allah Ta'ala larang. Dari awal-awal lagi jangan kamu bersangka buruk dengan orang, kecuali orang itu memang ada tanda-tanda ataupun evidence yang boleh kita tengok, yang boleh kita perhatikan memang dia ni ada masalah. Kita tahu cara orang bari itu, kadang-kadang orang yang jahat ni dia lain macam, jadi mata dia tu jadi kena perhati tengok orang ni bahaya ni, ada sesuatu ni. Tapi sangka yang buruk tak boleh. Maka Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann. Jauhilah kamu daripada banyak sangkaan. Fatattahimun nas. Bila kita sangka tak baik, kita akan tuduh orang pun tak baik juga. Bila burhan, tanpa bukti, ini perbuatan yang tidak baik. Kata Ibnu Jarir, ay la taqrabu katsiran minaz-zann bil mu'minin. Mu jangan bersangka tak baik dengan orang beriman, dengan kamu sangka benda-benda yang tak comel, yang tak baik. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini katsiran minaz-zann, banyak sangkaan. Mana ada sebahagian sangkaan itu baik. Contohnya dalam ayat yang kita baca dah semalam, ayat surah An-Nur ayat 12. Laula is-sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Cerita ni orang tuduh jahat kepada Aisyah. Sepatutnya sebagai seorang beriman dia ketepikan tuduhan jahat itu, dan kita letak sangkaan baik kepada Sayyidah Aisyah sebab dia isteri Nabi, dia anak Abu Bakar, dia orang baik. Takkan Tuhan pilih menjadi isteri Nabi orang yang tak baik. Sepatutnya begitu. Tapi ada juga beberapa orang yang terperangkap dengan mainan yang dimainkan oleh munafikin untuk nak mengkhianati
memporak-perandakan keharmonian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada. Maka dalam Tuhan kata zanna, orang mukmin sepatutnya bersangka baik. Mana zan ini, ba'd zan ini baik. Ada ba'd zan lagi buruk. Jadi ini yang baik. Ini yang baik. Allahu akbar. Itu kata di para ulama tafsir. Panjang ulama tafsir kata sini. Di antaranya Ibnu Atiyah dia kata apa? Qala Ibnu Atiyah hakama ala ba'dihi, Allah Taala jatuhkan hukuman sangkaan itu sebahagian daripadanya dosa. Bermakna sebahagian lagi tak berdosa. Dan bila tak berdosa kita tak payah jauhi. Ya apa kesangkaan yang baik? Zannal khair bin nas. Kita kena bersangka baik dengan orang. Dan lebih-lebih lagi kita bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Wal maznun, jadi yang kita sangka itu bila kita tengok saksi, kita nak terima orang ni sebagai saksi. Kalau dia tu orang baik, kita terimalah, bersangka baiklah dengan dia. Dia ni insya-Allah orang baik ni telus. Tapi kalau dia orang yang tak baik, ada tanda-tanda tertentu, jadi boleh kita berhati-hati. Saya syok lah, ragu dengan kesaksian dia ni. Macam sindiket je. Jadi bila sindiket, kita boleh jauhi. Kena tengok evidence lah, tengok qarinah. Bahasa Arab kata qarinah, bahasa undang-undang dia panggil evidence. Tengok evidence, mana ada tanda-tanda yang boleh dicurigai. Maknanya ada setengah daripada dosa itu dosa lah. Ada sebahagian daripada sangka itu tidak berdosa. Iaitulah bersangka baik dengan orang mukmin, ataupun memang orang ni kaki jahat, kaki penipu. Jadi kita kena letak sangkaan buruk sebelum kita buktikan memang dia benar. Baiklah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, Nabi kata apa? Iyyakum wazzan. Aku beri amaran pada kamu, jangan bersangka-sangka dengan orang. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Bersangka buruk dengan orang itu iaitulah cakapan yang dusta. Panjang hadis ni. Wala tahassasu, jangan pergi cari rahsia orang. Wala tajassasu, jangan mengintip. Wala tanafasu, wala tahasadu, jangan duduk hasad-hasad. Wala tabaghadu, jangan duduk berkelahi marah. Wala tadabaru, jangan berpaling belakang bila jumpa orang baik, orang Islam. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, kita pergi kepada yang pertama, jauhi sangkaan. Yang kedua, wala tajassasu. Wala tajassasu. Dan janganlah kamu mencari-cari, mengintip-ngintip kesalahan dan keaifan orang. Ini ayat ni kita kena betul pahaman. Tengok munasabah ayat. Tatkala Allah Ta'ala perintahkan supaya kita menjaga kehormatan diri saudara kita orang Islam, maka Allah Ta'ala larang kita daripada masuk ke medan sangkaan. Sebab apa? Bila kita bersangka, kita nak kaji, kita nak siasat. Tengok tu, bila kamu zon, tajassus, nanti aku siasat tengok. Maka Allah Ta'ala larang, wala tajassasu ay wala tattabi'u. Jangan kamu mencari-cari keaifan orang, jangan mengorek-ngorek, membongkar-bongkar keaifan orang, bahkan biarkan dia dan kita lakukan dia dengan apa yang zahir kepada kita. Yang zahir dia baik, kita kata baik. Adakah secara umum? Dia ada garis panduan dia. Tengok hadis Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Nabi kita naik mimbar. Fanada bi sautin rafi'. Nabi kita panggil dengan bercakap dengan suara yang kuat. Ya ma'syara man aslama bilisanihi. Nabi kita kalau khutbah ka'annahu munziru jaishan, macam dia beri arahan pada tentera. Jangan naik atas mimbar lembek-lembek. Ittaqullah. Kau nak agak-agak. Makmum lelaki apa keroh lalulah tidur dah. Kau wahai sedap. Wahai para jemaah sekalian,
Saya lah ambil, jadi suara tu biar lantang. Lembek-lembek tadi naik atas mimbar. Nabi kata, ya ma'syara man aslama bilisanihi, wahai orang yang mengaku beriman dengan lidah dia, mengaku Islam, walam yufdil imanu ila qalbihi, iman dia belum mantap dalam hati dia, Islam di zahir saja. La tu'zul muslimin, jangan kamu menyakiti orang Islam. Wala tu'ayyiruhum, jangan kamu mengaibkan mereka. Wala tattabi'u auratihim, jangan kamu mencari-cari keburukan mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim, siapa dia mencari keburukan saudaranya Islam, tatabba'allahu auratahu, Allah Ta'ala juga akan dedahkan keburukan dia. Wa man tatabba'allahu auratahu, siapa yang Allah Ta'ala dedahkan keburukan dia, yafdahu walau fi jawfi rahlihi, Allah Ta'ala akan dedahkan rahsia dia walaupun dalam kenderaan, dalam rumah dia. Allahu Akbar. Hadis ni rawahu at-Tirmizi wal lafzu lahu. Jadi bahaya sekali. Hadis ni bahaya. Kalau kita dedah rahsia orang, nanti orang dedahkan rahsia kita balik. Jangan. La tajassasu, jangan tajassus. Jadi tajassus ni, ingatlah dia punya tajassus yang dilarang itu, iaitu kita mencari keburukan orang yang tersembunyi. Tapi kalau orang tu buat mungkar, buat maksiat, maka kita wajib kena dedahkan. Ingatlah kan. Sebab tu dalam kitab Dosa Besar ataupun dalam kitab Imam Al-Ghazali, dia tulis beberapa perkara, ataupun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia tulis beberapa perkara yang tidak dikira mengumpat. Beberapa perkara kalau kita bercakap dia tak kira mengumpat, seperti kemungkaran yang dibuat oleh seseorang yang berkepentingan. Dia ambil harta rakyat, dia rampas harta, maka boleh kita dedahkan supaya orang tahu keburukan dia. Jadi bukan, ataupun seorang ni memang orang jahat tapi berselindur di sebalik serban dengan jubah, dia panggil scammer. Jadi orang ni kita kena maklumkan, dia ni berwatak warak, kain sobek atas bau lagi, atas kepala lagi, tasbih tu ikat tekok lagi, tangan lagi, tapi dia pengedar dada. Mari minta anak orang kak, dia ni kak nak wis lalu lah, nak buat menatu lah ni, nampak jeruh, tapi kita tahu dia ni penagih dada, wajib kita kena maklumkan. Makcik, mak HIV tu jangan duduk gurau, serbai besar. Jadi ada tempat-tempat, tuan-tuan tengoklah dalam syarah kita, dalam Riyadhus Shalihin, dalam kitab Al-Kabair, ada beberapa tempat dosa besar boleh mendedahkan orang kerana kepentingan yang lebih besar. Jadi kita kena ambil lah. Jadi ayat ini tajassasu secara umumnya tak boleh tajassus, tapi ada waktunya kita kena boleh juga mengintip orang, mendedahkan rahsia. Sebab kalau tak dedah bahaya. Kita tahu, tiba kita senyap. Tak boleh dedah rahsia orang. Habis lepas kahwin baru tahu budak ni penagih dada, perompak besar. Nyanyi kan budak perempuan tu jadi mangsa. Kena pula dia kena HIV pula. Oh, zalim orang tak bagi tahu. Ini kena maklumkan. Baiklah. Yang ketiga Tuhan larang, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu mengumpat, setengah kamu mengumpat akan sebahagian yang lain. Sebab orang mengumpat, jadi kita mengumpat kawan-kawan kita, jangan sekali-kali. Apa makna mengumpat? Dengan ni pelajar, kita sebut hal orang, dia tak ada di belakang dia, itu nama dia mengumpat. Kalau dia ada depan kita sebut, dia ni kaki kau ni, itu mengeji orang, nama dia. Beza. Bila Tuhan tak ada, kita kata gini, itu nama dia mengumpat. Bukan membawang, tulis mengumpat. Kalau membawang itu macam tak berdosa je, tapi kalau mengumpat berasa berdosa kan, berdosalah dia. Apakah definisi mengumpat? Tulis. Definisi mengumpat seperti yang Nabi sebut dalam hadis. Hadis ni sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi tanya, atadruna mal ghibah? Kamu tahu apa itu mengumpat? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul dia tahu, kami tak tahu. Qal, kata Nabi, zikruka akhaka bima yakrah.
kamu sebut hal saudara kamu yang dia tak suka, nama dia mengumpat. Kita kata dia ni gini-gini, dia tak suka tu, mengumpatlah tu. Qila, sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, wahai Rasulullah, kalau betul yang saya kata tu memang dia buat sungguh, ada sungguh pada dia. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqulu faqad igtabta. Kalau betul sungguh hak mu kata tu, dia tak ada, mu kata ke dia, maka itu nama dia mengumpat. Wa illam yakun fihi, kalau benda tu tak ada pada dia, faqad bahattahu, kamu telah memfitnah, kamu telah mengkhianati kawan tu. Jadi kita ni cakap hal orang di antara dua persimpangan. Kalau betul yang kita kata, itu nama dia mengumpat. Kalau tak betul, itu nama dia memfitnah, mengkhianati orang. Jadi jangan duk cakap hal orang lah. Kita ni senang, barulah tak selesai masalah. Maka Allah Ta'ala larang, la yaghtab ba'dukum ba'da. Banyak sekali terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada apa? Daripada mencela hal peribadi orang, jangan sekali-kali. Banyaklah. Allah, banyak dah hadis-hadis yang kita lepas. Satu hari Aisyah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hasbuka min Safiyah kaza wa kaza. Rasulullah, Safiyah tu isteri Nabi, madu dia. Dia kata kaza wa kaza, yakni qasirah. Pendek dia tu ni, kenik. Nabi kata apa? Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kamu telah melontarkan satu kata-kata, kalau dicampur dalam laut bergelora, jadi tsunami laut. Maknanya betapa besarnya sebuah kalimah yang kita kata kepada orang. Apalagi kalau kita hina orang tu, kita kata dia sesaklah, dia macam-macam. Dahsyat. Hadis ini rawahu Abu Daud wal lafzu lahu. Ini bahaya. Hadis Abi Daud tadi. Siapa dia cari rahsia orang, Allah Ta'ala dedahkan rahsia dia walaupun dalam rumah dia. Sebab itulah anak duk tengok penceramah. Waktu kita muda, tahun 80-an dulu, masa tu trend orang ceramah kata orang. Masa tu tak ada Facebook, tak ada apa ni. Akhir kali penceramah itu dia lompat pergi duduk tempat yang dia kata. Mati pun atas landasan itu. Nah, itulah. Janganlah kita sebagai pendakwah kalau nak kritik orang jangan kuat-kuat. Kalau nak kritik pemikiran. Jangan kritik body. Nanti kita terlompat. Allahul Akbar. Daging manusia ni Allah Ta'ala gambarkan. Orang mengumpat ni apa dia? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Allah tanya kita, apakah sukakah seorang dari kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Saudara kita mati, kita kerak ambil paha dia buat BBQ. Nak dengar pun jijik. Tak sedap. Sedap. Tuhan kata fakarihtumu. Jika sudah pasti kamu tak suka, jika demikian keadaan mengumpat macam makan daging saudara kita, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Jadi Allah Ta'ala buat bandingan yang buruk ini supaya kita jauhi perbuatan itu. Jangan. Jadi bahaya sekali perbuatan mengumpat ni, dianggap seperti makan daging saudara kita yang sudah mati. Hak hidup tak boleh makan, hak mati lagi dahsyat. Allahul musta'an. Kita kata inilah perbuatan yang cukup berbahaya. Allah kata fakarihtumu, pasti kamu tak suka. Wattaqullah. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut, serta bertakwalah kamu kepada Allah. Mengumpat ni bahaya. Apa dia bahaya? Kita seolah-olah kita beri pahala kita kepada orang tu. Orang yang kita tak sayang, kita beri pahala kita kepada dia. Sepatutnya kita beri pahala kita kepada siapa? Pada orang yang kita sayang.
ibu bapa kita, keluarga kita, guru-guru kita. Itu yang patut. Tak pagi, petang, siang, malam dak bagi pahala kepada orang yang kita tak sayang. Habis pahala kita di akhirat dipanggil jadi muflis akhirat. Muflis akhirat. Ini cukup berbahaya para jemaah sekalian. Muflis di akhirat ni cukup berbahaya. Sebab apa berbahaya? Sebab hilang pahala kita beri pada orang. Nak pahala kita bukannya banyak mana pun, nak bagi dengan orang pula. Jangan. Hadis tentang mengumpat, tentang tajassus ini penting. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam syarah kita kepada kitab Dosa Besar, dan juga kepada kitab bab larangan dalam kitab Riyadhus Salihin. Dah hurai panjang di sana. Jadi dalam ayat ini anda tak hurai panjang lagi kerana masa kita sangat terhad. Baik para jemaah sekalian, Allah kata apa? Wattaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah Taala, jangan mengumpat, jangan mengorek-ngorek rahsia orang, jangan bersangka buruk pada orang. Innallaha tawwabur rahim. Kerana sesungguhnya Allah penerima taubat, lagi amat mengasihani. Manakala kita bersalah, kita tersalah menghina orang, kita tersalah mengejek, mengeji, mengumpat orang, taubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahul musta'an. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada ayat yang terakhir dalam siri ini, ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Tengok ayat. Beza kan ayat? Tadi ya ayyuhallazina amanu. Yang ni ya ayyuhan nas. Dia panggil an-nidaul am. Panggilan umum. Hei manusia. Kalau dia bukan kera, bukan monyet, dia kena dengar. Tapi kalau dia bertarah monyet, dia tak payah dengar. Sebab Allah panggil manusia. Untuk maklumat para pelajar sekalian, seruan yang pertama dalam Quran bermula di awal surah Baqarah. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum tu. Tengok ayat berapa? Coba tengok awal surah Baqarah. Kita kena tanda ni, pelajar-pelajar ni dipanggil ilmu tanasub, ilmu ayat 21. Boleh. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dia panggil seruan awal dalam Quran, ayat 21, setelah Allah Ta'ala nyatakan 3 kategori manusia: beriman, kafir, munafik. Munafik paling panjang sekali uraian dia dalam awal surah Baqarah. Kemudian Allah mari, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Hei manusia semua, jangan jadi munafik, jangan jadi kafir, jadilah orang beriman, sembahlah Tuhan kamu. Allahu akbar. Jadi kita kena belajar ilmu ya ayuhan nas yang pertama dalam Quran, ayat 21 surah Al-Baqarah. Kemudian ayat ini Allah kata ya ayuhan nas, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku-suku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Jadi Allah Ta'ala bagi kita munasabah ayat ini. Setelah Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat itu innamal mu'minuna ikhwatun, itu dia panggil persaudaraan dari sudut agama. Itu yang paling tinggi sekali. Kemudian mari pula di sini manusia ni dia panggil kemanusiaan. Sebab itu kita tengok bila kita nak bagi bantuan kepada orang ada 2 misi. Misi bantuan persaudaraan, itu kita bantu orang Islam. Tapi kalau kita nak bagi bantu tempat orang kafir kena banjir, dia panggil misi kemanusiaan. Dia tu manusia. Allah Ta'ala kata li ta'arafu, kamu kena kenalan. Kalau tak berkenal, macam mana kita nak dakwah dia? Asyik duk kelahi je? La. Kita kena berkenalan, tunjuk Islam ni baik, Islam mengajak kepada keadilan,
kedamaian, ketenangan, mari masuk Islam. Baru dakwah. Allah kata li ta'arafu, Tuhan tak kata li ta'araku supaya kamu berkelahi, tak. Tuhan kata li ta'arafu supaya kamu berbaik-baik. Jadi kalau kamu nak baik, janganlah perli, jangan mengumpat, jangan mengintip, jangan bersangka buruk, jangan semua ayat larangan yang lepas, jangan belaka. Barulah kita jadi li ta'arafu. Allahu akbar. Tuhan kata li ta'arafu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu, ay li tanasaru, supaya kamu tolong menolong, bantu membantu. Dan bukan supaya kamu berbangga-bangga dengan keturunan, dengan kabilah-kabilah, tak payah bangga. Sebab apa tak payah bangga? Tengok ayat yang terakhir. Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah, semulia-mulia kamu di sisi Allah Azza wa Jalla siapa? Ialah orang yang bertakwa di antara kamu, bukan lebih dengan keturunan atau bangsa. Saya ni keturunan ni lah. Hatta orang yang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, kalau dia tidak bertakwa juga tidak ada kesan. Ayat Quran ini jelas kepada kita kena besarkan orang-orang yang bertakwa, muliakan orang yang bertakwa. Kalau dia keturunan Nabi, dia bertakwa, lagi darjat naik. Nabi panggil satu hari kabilah dia, ya Fatimah, wahai Fatimah. Siapa Fatimah? Anak dia. Salini mimma li masyid, meminta apa yang kamu nak dengan aku, dengan hartaku. Tapi la ughni anki minallahi syai'a, aku tak lepas, tak ada kuasa nak melepaskan kamu di sisi Allah Ta'ala kecuali kalau kamu beriman. Maknanya kalau Fatimah pun tak boleh lepas, apa lagi dengan orang lain. Hari ni pula ramai pula mengaku anak cucu Nabi, tapi amalan dia tak ikut Nabi, menjadi pereka-reka ibadat yang direka, kono-kononya atas nama cucu Nabi. Jangan guna nama-nama cucu. Sepatutnya cuculah yang mempopularkan, yang menyebarkan apa yang ditinggal oleh Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tidak cucu jadi pereka hadir plesulah, pereka ibadat yang pelik-pelik. Kita kata jangan. Baiklah para jemaah sekalian, sudah banyak kita bercakap, sudah banyak hadis-hadis yang menyebut tentang kemuliaan orang yang ini. Di antara hadis, ambillah satu dua. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Orang yang mari tanya Nabi, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Qal akramhum indallahi atqahum. Nabi tafsir ayat ini juga. Nabi kata orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala, iaitulah orang yang apa? Yang paling bertakwa. Hadzal hadis akhrajahu al-Bukhari. Baiklah para jemaah sekalian, hadis akhir ayat Tuhan kata apa? Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat mendalam, amat mengetahui, alim. Khabir, lagi amat mendalam pengetahuannya akan keadaan amalan kamu. Tak usah duk mengakulah dia ni hebat ke, kamu ni keturunan ke. Semua tu Allah Ta'ala yang mengetahui. Kita tak payah dakwa kita sendiri orang baik. Biasanya orang ni kalau suka mendakwa ni, dia panggil nak menggilak body. Tahu mana gilak body? Tahu? Kita ada masalah, kita nak suruh orang percaya kepada kita, tak masuk, kita pun up diri kita sendiri. Saya ni anak murid sekian, ambil gambar, semua ustaz-ustaz yang dia bergambar, dia letak di Facebook, tengok saya ni orang soleh. Sebab semua syekh-syekh sukakan saya, tok-tok guru suka dengan saya. Kita kata itu orang nak angkat ekor sendiri. Jangan. Kalau orang lain puji kita pun kita kena larang. Apalagi kalau kita puji diri sendiri, kita kata itu dia panggil orang nak gilak body.
Jadi tinggalkanlah orang-orang seperti ini. Kalau tidak, inilah yang dikatakan menunggang agama, guna atas nama agama nak naik diri sendiri. Ini satu perbuatan yang cukup berbahaya. Para pelajar sekalian, jangan tiru perangai-perangai buruk yang dibuat oleh sebahagian daripada manusia ini. Kita kata wal iazubillah. Jangan puji. Orang puji kita pun kita larang. Ini kita puji diri sendiri. Cukup berbahaya perbuatan ini. Biasanya orang Arab kata, orang yang suka puji diri sendiri ni, bahasa Arab dia kata faqidu syai' la yu'ti. Orang tak ada benda, dia tak boleh beri benda kepada orang. Habis dia nak suruh dia ada benda, dia puji dia sendiri. Itu jelah cerita dia. Para jemaah sekalian, jangan terperangkap dengan mainan syaitan dalam isu puji memuji ini. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang mulia ini. Faedah yang pertama, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak daripada sangkaan-sangkaan itu. Jadi kalau sangkaan buruk itu dilarang, maka kita kena bersangka baik dengan orang. Tengok orang ni orang beriman, kita kata aku sangka baik dengan dia. Maknanya aslu, tulis kaedah. Al-aslu, asal orang mukmin, orang Islam baik. Sehingga kita jumpa bukti, evidence, qarinah menunjukkan dia tak baik, barulah kita jauhkan diri daripada dia. Kita kata orang ni tak baik ni, ada banyak masalah ni, menipu lah, scammer lah, macam-macam, barulah kita lari. Sebab Tuhan tak larang semua sangkaan. Sebahagian daripada sangkaan itu dosa, bukan semua. Jadi kita mengatakan bahawa ada sangkaan yang kita kena sangka buruk apabila orang itu memang berperangai buruk. Dia ni hati-hati dengan dia ni, saya tak percaya ni. Jadi kita boleh langkah berhati-hati. Tapi dengan orang mukmin mesti, dengan ahli baik kita sangka baik. Kita bersangka baik. Jangan mudah. Maka Allah Taala tak kata di sini, tak kata apa? Sangkaan itu semuanya salah. Jadi kita mengatakan zan, sangkaan itu ada 2 kategori. Yang pertama dia panggil zanna khairin, menyangka baik kepada orang yang baik, itu dituntut. Menyangka buruk kepada orang yang memang buruk, itu juga sepatutnya. Kita kena ambil langkah yang tepat lah. Jangan saya tak boleh sangka buruk dengan orang, walaupun kawan itu memang buruk pun, menipu, sangka baik lagi. Sangka baik apa benda? Tak sangka baik. Baik, yang kedua, Allah Ta'ala sebut wala tajassasu, jangan kamu tajassus. Apa dia tajassus? Tajassus ni maknanya kita mencari-cari keburukan orang, mencari kelemahan orang. Itu dilarang dalam Islam, tak boleh. Tadi hadis Abi Daud kita dah baca, bahaya sekali man tatabba'a aurata akhihi, siapa dia mencari keburukan saudaranya, nanti Allah Ta'ala akan dedahkan keburukan dia pada di akhirat esok, ataupun di atas dunia lagi pun dia dedahkan dalam keburukan. Kita mengatakan ini satu perkara yang cukup menakutkan kita. Sepatutnya begitulah para jemaah sekalian. Kemudian ada beza di antara tahassasu. Coba tanda ni pelajar. Dalam Quran Tuhan kata fatahassasu. Apa beza di antara tahassasu dengan tajassasu? Tahassasu, ingat ada tidak waktu adik-beradik waktu Yusuf tahan Bunyamin di Mesir, ayah dia kata apa? Ya bunayya ya bani yazhabu fatahassasu, wahai anak-anakku, pergi semula ke Mesir, fatahassasu min Yusuf wa akhi, kamu mengintai-ngintai, cari-cari maklumat. Yusuf ni ada hidup lagi, dia tak mati. Aku tahu dia tak mati sebab Nabi Yaqub ni dia dapat isyarat dia Nabi, dan adik dia Bunyamin yang kena tahan baru ni pun mengintai tengok di mana. Itu mana tahassasu dengan ha. Tapi kalau kata tajassus, pergi mengintip, mencari keburukan. Ingat ke tidak? Tajassus maknanya
kita cari keburukan orang. Kalau tahassus, kita pergi mengintai-ngintai, nak cari di mana ke orang yang kita sayang itu. Itu bukan mencari keburukan, nak cari kebaikan. Dia panggil tahassus dengan tajassus. Panjang pula cerita di sini. Baik, kita berhenti setakat itu dulu. Manis tuan-tuan. Bila kita bincang tentang ilmu Al-Quran ni, kita rasa sangat menarik. Tapi masa kita tak cukup, setakat itu dulu. Maka haram di sini tajassus, mengintip, mencari keburukan. Qala Ibnu Abbas, tajassus dengan makna tatabbu' auratin nas, mencari keburukan orang, itu tak boleh. Wa qala al-Auza'i, Auza'i kata minhu al-istima'u ila hadithil qaum wa hum lahu karihun. Orang duk cakap dua orang, ada rahsia dia, kita pergi mengintai. Apa dia kata? Itu dia panggil tajassus. Jadi kalau kita tahu orang tu cakap rahsia, kenapa kamu perginya? Tak, cuma dia cakap sini, kita duduk balik dinding, kita duduk intai tengok. Zaman kita ni lagi jahat. Ni, dalam mesyuarat tertutup, rakam. Belum habis mesyuarat, suara telah diviralkan. Ini jahat punya perangai. Orang nama dia mesyuarat tertutup. Yang kau pergi buka tu buat apa? Kalau tak setuju, bantah di situ. Saya tak setuju, ini benda tak. Sekarang ni tak ada dah tertutup tak ada. Tak ada benda tertutup. Yang boleh tutup laginya, saya pun heran juga. Nak dengar? Boleh dia kahwin senyap-senyap. Khabar-khabar mati baru anak mari tengok abah mari. Apa dia ni? Ni baby mana ni? Nak tengok abah mati. Macam mana bini dia tak tahu suami kahwin lain? Siapa 2-3 orang anak. Ni pelik juga. Tapi kalau mesyuarat tertutup, no, tak ada tutup sekarang ni. Semua sekali didedahkan rahsia belaka, na'uzubillah. Jadi kita curi dengar. Ni apa lagi kalau kita attack email orang ke, Facebook WhatsApp orang yang tertutup ni, oh jangan, itu dosa besar. Dia panggil tajassus itu. Walaupun dalam dia boleh ambil password orang masuk. Jangan main-main. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, larangan daripada mengumpat. Maka di sini wajib kita menjaga kehormatan diri saudara kita. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebut tentang kewajipan menjaga kehormatan diri saudara bila dia tak ada. Kita duduk dalam majlis, orang kutuk sahabat kita, wajib kita kena mempertahankan. Tak kira lah majlis rasmi ke, majlis tak rasmi ke, majlis grup WhatsApp ke, orang kutuk, kita lawan. Tapi kalau dia ada sekali, dia tak lawan, tak salah kita. Sebab awak ada, kenapa awak tak pertahan diri? Itu di antara kewajipan seorang sahabat, mempertahankan saudara dia yang dia tidak ada di situ. Hari ni dah, kalau kita ada dalam majlis orang kutuk sahabat kita, kita pula tumpang sama. Angguk-angguk, sengih-sengih, bukan nak mempertahankan, dia pula kadang-kadang jadi juru tambah garam. Dia tu memang gitu. Dia tu gitu. Lah. Maka mengumpat itu haram. Apa dia mengumpat? Nabi sallallahu sendiri telah memberi definisi mengumpat, zikruka akhaka bima yakrah, bila kita sebut hal saudara kita yang dia tak suka, nama dia itu mengumpat. Dia tak ada. Tapi kalau kita sebut tu memang tak betul, itu nama dia bahat tahu, kamu telah memfitnah orang itu. Maka orang ini dua-duanya dosa besar, dua-duanya makan daging manusia yang sudah mati. Wal iyazubillah. Allahu akbar. Yang keempat, Allah kata, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah Ta'ala kata, aku khalaqnakum wa ja'alnakum. Tengok, inna khalaqnakum, kami menciptakan kamu, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu. Tengok, 2 kali. Khalaqnakum min zakarin, aku cipta kamu laki-laki perempuan. Wa ja'alnakum, kami jadikan kamu kabilah-kabilah. Ulama tadabbur kata fihi isyaratun, ayat ini menjadi isyarat ila adami jawazil iftikhar, tak boleh kita bangga dengan keturunan, jangan. Lianna zalika laisa bisa'yikum, kerana keturunan ini bukan kita usaha. Aku berusaha nak keturunan Nabi, berusaha nak keturunan Abu Bakar, keturunan nak keturunan Umar. Usaha Allah Ta'ala pilih kita lahir daripada rumah yang ada keturunan yang baik. Nak kata apa? Wala qudrata lakum ala syai', bagaimana kita nak bangga sedangkan Allah yang pilih kita lahir daripada keturunan orang ni.
lahir daripada di atas rumah orang yang soleh. Jadi kita kata alhamdulillah, kita bersyukur, bukan kita bertakabur. Kita bersyukur, bukan kita bertakabur, bangga diri, maka itu di antara perbuatan yang tidak baik. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini kabilah-kabilah itu untuk mengenali, bukan li ta'araku, bukan untuk kita kelahi. Allahu Akbar. Ada buku yang saya tulis. Mana buku ni? Nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Tuan-tuan ambil buku kita ni. Nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Menarik. Sebab kita nak sebut tentang manusia ni berbeza. Nak jadikan manusia satu tak mungkin. Melayu pun berapa rupa ada. Ada hak hitam, ada putih, ada hak keping, ada mancung, ada tinggi, ada kenik. Melayu tu kira lah. Ada hak rambut kotak, ada rambut betul. Yang kata apa? Itu satu kabilah baru, Melayu nama dia. Jadi tiba-tiba kita nak satu tak mungkin. Maka bagaimana kita menangani khilaf, bagaimana kita menguruskan khilaf itu supaya tidak berlaku perbalahan. Tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Baik, ayat yang terakhir. Jadi sebelum ini Allah Ta'ala kata inna ayat ini yang kelima. Yang kelima, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala iaitulah orang yang paling bertakwa. Maka Allah Ta'ala kata sawab la yanbani ala hasabin wala nasabin. Pahala dia tak dibina di atas keturunan, tetapi dibina di atas iman, amal dan takwa. Siapa dia nak pahala banyak, maka dia bertakwa. Siapa dia nak menjadi orang yang baik, maka dia bertakwa. Siapa dia nak jadi orang mulia, dia jadi orang bertakwa. Sebab apa? Sebab Allah kata syurga yang comel itu uiddat lil muttaqin. Yang pertama, tuan-tuan tanda ayat. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah Ta'ala terima amalan itu daripada orang yang bertakwa. Satu. Masuk di akhirat esok, syurga yang dijanjikan itu uiddat lil muttaqin. Allah kata aku sediakan untuk orang yang bertakwa. Maknanya nak jadi orang mulia kena takwa, nak jadi orang baik kena bertakwa, nak masuk syurga kena bertakwa, nak jadi orang mulia bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dengan ini Allah ajar kepada kita, jangan kamu hina orang, jangan kamu perli orang, jangan kamu nganyi ke orang, jangan kamu semua ayat tadi. Tajassus, sangka buruk dengan orang. Sebab apa? Sebab boleh jadi orang yang kamu hina itu mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Berapa rubaman yahqiruhu an-nas li dha'fihi wa qillati hazzihi minad dunya wa huwa a'zamu qadran 'inda Allah. Berapa ramai orang yang kita hina, kita ejek dia, kita perli dia, kita nampak dia tak ada apa atas dunia ni, serebeh ya. Tapi dia besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata orang, ada orang yang tidak dikenali di bumi tapi dikenali di langit. Allahu Akbar. Biarlah kita dikenali di bumi, disayangi oleh ahli bumi dan disayangi oleh ahli langit. Kita jadilah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita layak untuk mendapat perkara tersebut. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita 5 kali ya ayyuhallazina amanu sudah tamat. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-14 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.